Assalamualaikum warahmatullahi. Hai murid-murid, apa khabar? Bersama saya Ustaz Muhammad Hafiz dalam Pendidikan Islam. Hari ini murid-murid, tajuk kita menarik dan bidang yang kita akan fokuskan hari ini ialah bidang sirah. Bidang sirah. Unit 1 dalam tajuk hijrah, perpindahan membawa rahmah. Hijrah membawa rahmah. Baiklah murid-murid, mari kita perhatikan gambar nombor 1 ni. Tengok, murid-murid nampak tak? Apa situasi yang berlaku dalam gambar tu? Cuba fikirkan. Ya, betul. Perpindahan berlaku. Bak dia tulis tu pindah barang. Nampak dekat lori tu kan? Dekat lori kat gambar tu, pindah barang. Jadi bermaksud mungkin yang baju hijau tu sedang pindah rumah. Pakcik yang baju hijau tu sedang memindahkan barang daripada rumah lama dia mungkin ke rumah baru. Mungkin daripada tempat lama ke tempat baru. Jadi itulah tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini murid-murid. Apa dia tajuk dia? Hijrah. Hijrah. Tapi kali ini kita fokus hijrah yang membawa rahmah. Hijrah banyak. Jadi kita tengok apa maksud hijrah dari segi bahasa terlebih dahulu. Yang pertama, hijrah. Hijrah bererti perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat. Daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Tempat A berpindah ke tempat B. Ataupun daripada satu keadaan A, keadaan yang tidak baik, kepada keadaan yang lebih baik. Keadaan B. Mungkin B lebih baik. Ataupun daripada keadaan B pergi kepada keadaan A. Itu maksud hijrah dari segi bahasa murid. Nampak? Ni gambar nombor 1 di bawah ni tengah fikir. Ya Allah, dia tengah muhasabah diri dia. Apa yang dia buat sebelum ni? Umur dia dah habis untuk buat apa? Jadi dia nak berubah lah. Itu maksud hijrah juga tu. Bila fikir nak berubah daripada benda lama kepada benda baru, benda tak baik kepada benda baik, itu dinamakan hijrah murid-murid. Bagus. Baiklah, murid-murid dah dapat dah pengertian hijrah dari segi bahasa. Mari kita tengok apakah faktor berlakunya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita fokus hijrah di sini ialah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah faktor utama, sebab utama Nabi melakukan penghijrahan? Yang pertama, kerana Allah telah memerintahkan. Perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh Nabi berpindah daripada Mekah ke Madinah. Itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah kalau kita bincang lebih dalam, maksud dari segi istilah. Apakah maksud hijrah dari segi istilah? Maksud dia ialah perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam daripada Mekah ke Madinah. Itu maksud hijrah dari segi istilah. Boleh murid-murid? Alhamdulillah. Baiklah murid-murid, di sebalik perpindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah, apakah hikmah dia pula? Boleh murid-murid, mari kita terus maksud perpindahan ni. Hikmah dia, apa rahsia dia? Baik, hikmahnya ialah yang pertama, agama Islam semakin dapat berkembang. Bila Nabi bawa ajaran daripada Mekah ke Madinah, jadi makin berkembang tak? Makin berkembang, makin ramai yang memeluk agama Islam, makin ramai yang tertarik dengan keadaan ajaran Islam, tertarik dengan keadaan Nabi, tertarik dengan keindahan Islam, keindahan ajaran Islam. Yang kedua, kenapa Nabi berpindah daripada Mekah ke Madinah? Kerana situasi ini, kalau kita tengok sejarahnya, situasi ini mengakibatkan kaum musyrikin Mekah tak senang duduk. Mereka menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah Islam. Dan umat Islam menerima ancaman yang banyak dan siksaan demi siksaan, sehingga ada dalam kalangan mereka yang dibunuh dengan kejamnya. Mereka juga dipulaukan serta menerima cacian, penghinaan, dan dilemparkan macam-macam fitnah, macam-macam tuduhan. Orang Islam dulu punya cabaran, bukan main-main murid-murid. Teruk.
Sebab tu kita bersyukur sangat-sangat pada Allah dapat menganut agama Islam ini, berada dalam agama Islam, hidup dalam agama Islam, dan mengamalkan ajaran Islam. Yang seterusnya, hikmah dia, kehidupan ketika itu sangat perit, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebenaran kepada umat Islam untuk berhijrah ke Madinah. Disebabkan siksaan demi siksaan, fitnah demi fitnah, penghinaan demi penghinaan, lalu Allah benarkan. Disebabkan itu Allah membenarkan semua umat Islam untuk berhijrah ke Madinah. Baik, seterusnya pelawaan daripada penduduk Madinah sendiri. Kenapa Nabi berhijrah ke Madinah? Kerana penduduk Madinah tak sabar-sabar nak berjumpa Nabi. Jadi dia pelawa Nabi ke Madinah. Itu menjadi satu faktor kenapa Nabi memilih negeri Madinah ini sebagai tempat untuk Nabi berpindah, Nabi berhijrah. Baiklah, para sahabat juga berhijrah ke Madinah. Secara macam mana? Secara berperingkat-peringkat dan secara rahsia. Tidak terang-terangan, secara rahsia. Supaya apa? Supaya tidak diketahui oleh musyrikin Mekah, kerana mereka yang mengancam Nabi dan juga umat Islam waktu tu. Jadi sebab itulah para sahabat berpindah secara rahsia, berperingkat-peringkat. Baiklah murid-murid, mari kita lihat seterusnya peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW berhijrah setelah mendapat perintah Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Baginda pergi menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mula-mula dapat perintah daripada malaikat Jibril. Itu mula-mula. Kemudian baginda pergi menemui sahabat baik dia, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dia buat perancangan rapi serta tersusun, diatur bersama-sama. Baik, mari kita lihat individu-individu yang terlibat, apa tugas-tugas. Rasulullah dia rancang dengan teliti. Sebab itulah dia bahagikan tugas-tugasan kepada individu-individu, kawan-kawan, sahabat-sahabat dia. Jadi kita tengok siapa yang terlibat. Baik, pertama Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid, dia ni seorang musyrik. Dia ada tugas, sebabkan mungkin dia tolong Nabi, jadi dia diberi tugasan. Apa tugas dia? Dia diupah untuk menjadi orang yang memberi petunjuk jalan. Kalau zaman dulu nak jalan tak ada GPS, memerlukan orang yang pakar tentang tempat tu. Siapa yang memegang tugas untuk menunjuk jalan ni? Abdullah bin Uraiqid. Dia ni musyrik, tapi bayar upah lah, bagi duit dia buat kerja. Dia tolong tunjuk jalan. Jalan yang dipilih untuk ke Madinah adalah jalan jauh, tak boleh ikut jalan biasa. Sebab musyrik, musuh dah tahu, jadi upah dia ikut jalan lain, jalan jauh dan mencabar. Jalan tu pula jalan yang jarang dilalui oleh orang ramai. Orang ramai tak lalu jalan tu. Jadi tujuan kenapa Nabi upah Abdullah bin Uraiqid ni, supaya mengaburi pihak musuh, supaya elaklah, nak elak daripada dijejaki oleh pihak musuh. Itu tujuan Rasulullah mengupah Abdullah bin Uraiqid. Kemudian individu kedua yang terlibat dengan penghijrahan ni adalah Abdullah bin Abi Bakrin, iaitu anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa tugas dia? Dia ditugaskan untuk bagi maklumat, memberikan maklumat berkaitan dengan pergerakan musuh kepada Nabi Muhammad SAW ketika mana Nabi berada di Gua Tur. Waktu mana Nabi berada dalam Gua Tur, yang bagi maklumat daripada luar adalah Abdullah bin Abi Bakrin. Abdullah bin Abi Bakar. Tujuan Rasulullah upah dia supaya mengetahui pergerakan musuh. Nak tahu, kita kena tahu juga bila kita jalan ke satu tempat lain, tempat yang baru, dan waktu kita tinggalkan rumah kita, tinggalkan segala-galanya negeri kita tu, tak ada orang jaga. Jadi kena ada seorang untuk mengetahui situasi, keadaan rumah kita, keadaan tempat kita.
Jadi yang tu kita boleh ambil contoh. Contohnya kalau kita balik kampung, balik kampung, pergi beraya ke, pergi saja bercuti ke apa, kita kena minta tolong pada jiran. Jiran di sebelah rumah kita untuk tengok rumah kita, tahu keadaan macam mana. Macam tu yang Nabi gunakan sewaktu berhijrah. Nabi meminta tolong Abdullah bin Abu Bakar untuk meninjau keadaan semasa. Kemudian individu seterusnya Asma bintu Abi Bakrin ditugaskan untuk hantar makanan sewaktu Rasulullah berhijrah. Dia bawa makanan pergi kepada Rasulullah. Tujuannya pastikan bekalan tu sentiasa mencukupi. Kemudian individu yang terlibat lagi ialah Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ni tugas dia untuk menutup jejak. Tadi upah Abdullah bin Uraqid untuk tunjuk jalan. Untuk tunjuk jalan kan. Untuk tutup jalan pun kena ada. Jadi Rasulullah supaya musuh tak tahu. Tujuannya untuk elak dijejaki musuh, untuk memastikan bekalan minuman mencukupi. Dia bawa minuman sama. Tutup jalan kan. Sebab dulu jalan pada masih nampak kan jejak-jejak tu. Jadi kena tutup. Barulah selamat perjalanan tu. Baiklah. Seterusnya mari kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu dia nak berhijrah. Ni peristiwa kronologi macam mana Nabi bila mana nak pindah ke Madinah. Sewaktu Nabi nak pindah tu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidur di katil baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk tidur di katil baginda dan menggunakan burdah baginda, kain macam selimut untuk tutup. Tujuan dia untuk kelirukan musuh yang hendak membunuh Nabi. Musuh nak bunuh Nabi tau. Kalau Nabi keluar daripada rumah tu je memang mati. Sebab itulah Nabi minta tolong Sayyidina Ali untuk menggantikan Nabi di tempat tidur Nabi, dan ditutupi dengan burdah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu tujuan dia nak keliru bab taktik. Kena ada taktikal. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, baginda dapat melepaskan diri daripada kepungan tersebut. Dapatlah Nabi melepaskan diri daripada kepungan. Setelah itu baginda dan Abu Bakar bertolaklah ke Ghuthur yang terletak di selatan Mekah. Tindakan ini diambil bagi mengelirukan pihak musuh. Peristiwa ini berlaku pada 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Ni ingat murid-murid, bila berlakunya peristiwa hijrah mula-mula ni, tarikh mula-mula berlaku peristiwa hijrah ialah 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Tahun ke-14 setelah Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi dan Rasul. Tahun ke-14 kenabian. Baiklah murid-murid, sesiapa yang berjaya menangkap, ni di antara dialog lah. Kalau murid tengok gambar tu, dia kata sesiapa yang berjaya tangkap Muhammad, aku akan hadiahkan 100 ekor unta. Orang yang berjaya tangkap Nabi Muhammad waktu tu akan dapat hadiah 100 ekor unta murid. 1 ekor unta berapa ribu? Murid-murid boleh darab sendirilah dengan 100 ekor. Satu ganjaran yang besar untuk siapa yang bunuh Muhammad. Orang kafir tawarkan. Baik, kaum musyrikin terus mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan di luar kota Mekah. Semua pakat sibuk carilah nak dapat 100 ekor unta kan. Hadiah yang lumayan ditawarkan jika berjaya tangkap Nabi, dapat 100 ekor unta. Lalu kita terus kepada kisah seterusnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar meneruskan perjalanan ke Madinah. Setelah 3 malam bersembunyi dalam Ghuthur, semasa dalam perjalanan ada seorang musyrik Mekah yang bernama Suraqah. Suraqah bin Malik ni dia berjaya menemui jejak. Orang Arab ni dia ada satu keistimewaan dia. Kalau yang pakar lah, kalau yang hebat ni, dia ada satu keistimewaan dia, kepakaran dia, ialah dapat menjejaki musuh atau menjejaki seseorang yang lalu sesuatu tempat. Itu kepakaran orang Arab di sanalah
di Mekah. Dia dapat menjejak Nabi. Suraqah ni lah, dia dapat menjejak Nabi Muhammad SAW. Sebab nak jejak orang bukan senang, bukan semua orang boleh. Orang yang pakar dan hebat saja dapat menjejak. Tetapi walau hebat Suraqah ni pun hebat, tetapi tidak berjaya tangkap Nabi. Dia dapat jejak Nabi, dapat ikut Nabi, dapat jumpa Nabi dah, tapi tak mampu untuk tangkap, tak boleh tangkap. Baginda dan Abu Bakar meneruskan perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, seterusnya Nabi tiba di Quba dan Madinah. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan mencabar, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba di Quba. Ni satu tempat namanya Quba. Di Quba, baginda membina masjid pertama dalam sejarah Islam. Kalau soalan ustaz nak tanya pada kamu, apakah masjid pertama yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai di tempat yang namanya Quba? Masjid apa yang dibina pertama sekali? Betul, Masjid Quba. Masjid ini diberi nama sempena nama tempat tu lah. Tempat Nabi pertama sampai di situ. Okey. Jadi pada 12 Rabiul Awal, tarikh yang paling bersejarah ni. Pada 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pun tibalah ke Madinah, sampailah ke Madinah. Jadi ketibaan Nabi SAW disambut dengan penuh kegembiraan oleh para sahabat dan semua penduduk Madinah. Semasa ke Madinah, baginda telah mempersaudarakan, telah merapatkan hubungan antara kaum Muhajirin dan satu lagi kaum yang Ansar. Dua kaum yang Nabi satukan. Ni dua kaum yang majoriti besar lah, jumlahnya besar di Madinah. Dua kaum utama lah. Serta Nabi juga membina masjid lagi di situ. Pentingnya masjid, sebab itu penting masjid. Kini masjid ini dikenali dengan sebagai, dan masjid itu sekarang dikenali dengan nama Masjidun Nabawi. Masjidun Nabawi. Negara Madinah menjadi aman dan makmur di bawah pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terus kita pada kepentingan peristiwa. Apa pentingnya peristiwa hijrah ni? Penting murid-murid. Pertama, umat Islam dapat hidup bersatu padu, bebas untuk amalkan ajaran Islam. Dulu tak bebas kan, di Mekah banyak ancaman, penghinaan, fitnah dan sebagainya. Siksaan diberi demi siksaan. Tetapi di Madinah, umat Islam dapat hidup dengan bersatu padu dan bebas untuk amalkan ajaran Islam. Yang kedua, pentingnya hijrah ni, rakyat Madinah ni sebenarnya berbilang bangsa, banyak bangsa. Diketuai dua bangsa utama, iaitu Muhajirin dan Ansar disatukan dan dapat hidup aman damai. Itu yang kedua, dapat hidup aman dan damai. Yang ketiga, dakwah dapat disebarkan secara meluas. Yang keempat, negara Madinah menjadi maju dan digeruni oleh pihak musuh. Musuh bila dapat tahu Madinah jadi negara yang maju, dah jadi gerun lah, takut lah. Sangat hebat kan. Baik. Yang seterusnya membuktikan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bijak. Kebijaksanaan dia untuk atur strategi dakwah. Baiklah murid-murid, mari kita ambil iktibar peristiwa hijrah. Ni contoh contoh seorang sahabat dia menulis nukilan. Tengok, sahabatku Maria, saya ingin berkongsi maklumat dengan kamu tentang iktibar peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dia nak bagi nasihat lah ni. Kan dia kata sahabatku. Antaranya termasuklah kita mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Melakukan apa dia contoh yang kita kena ikut contoh Nabi, melakukan satu pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Tu pesanan tadi. Pesanan sahabat dia kepada Maria. Dia pesan ke sahabat dia, tiru Nabi, buat sesuatu kerja bersungguh-sungguh. Yang pertama. Yang kedua, membuat perancangan teliti sebelum melakukan sesuatu. Ni kita kena tiru Nabi SAW. Murid-murid, pentingnya peristiwa hijrah ni kerana nak buat sesuatu mesti ada perancangan.
Yang teliti. Baik, yang ketiga, mesti ada satu sifat yang penting, iaitu sifat tenang dan juga tabah. Yang kedua, sifat. Dua sifat ni perlu ada untuk hadapi cabaran. Tak boleh lawan tenang apa? Kalut. Orang panggil apa? Kalut. Kelang kabut. Kan? Ataupun tabah. Tak boleh menahan dugaan. Tak boleh menahan cabaran. Tak boleh, kita kena lawan. Kena lawan, kena tiru peristiwa, kena tiru sikap Nabi SAW. Yang keempat, kita mesti menjadi sahabat yang hormat menghormati. Tengok Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali, walaupun muda, mereka menghormati Nabi SAW. Macam mana penduduk Madinah menghormati Nabi SAW? Saling membantu. Kena ada saling bantu-membantu, saling hormat menghormati. Itu yang keempat. Yang kelima, pesanan dia kepada sahabat di Mariah ni, sanggup korban. Korban masa dan tenaga untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mendapat redha Allah, kita tak boleh berkira, murid-murid. Tak boleh berkira. Mesti sanggup korban masa kita, sanggup korban tenaga kita untuk mendapat keredaan Allah. Dan yang terakhir, murid, pesanan dia ialah berusaha untuk memperbaik diri kita, atau memperbaiki keadaan kita kepada keadaan yang lebih baik. Itu pesanan dia kepada sahabat di Mariah. Dia kata, sahabatku, semoga kita jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan yang terbaik. Sekian, semoga kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum. Nampak tu pesanan dia kepada sahabat dia. Untuk sekadar itu dulu kita punya kelas untuk pagi ini. Rasa murid-murid dapat jelas dan faham. Alhamdulillah, murid-murid faham. Jadi sebarang pertanyaan murid-murid boleh ajukan pada Ustaz melalui WhatsApp dan sebagainya. Jadi untuk sekadar itu dulu kita punya kelas pada pagi ini, pada kali ini. Hingga kita bertemu lagi di kelas yang lain. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.